أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada petang ini bagi melahirkan rasa kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah pada kami. Sempena majlis penutup dan kebangsaan dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Kami memohon ihsan dari-Mu, ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharakanlah kami daripada segala bencana. Anugerahkanlah kami dengan kesihatan agar dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara yang tercinta. Ya Allah, Engkau angkat wabak COVID-19 yang melanda kami ini agar kami dapat kembali seperti sedia sekala dan kembali ke sekolah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau peliharalah tanah air Malaysia yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kepada-Mu dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara hingga hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas doa sebentar tadi. Semoga majlis kita berlangsung dengan jayanya hingga usai segala-galanya. Untuk makluman, Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib mula beroperasi pada 2 Januari 2001. Terdapat seramai 30 orang guru yang berkhidmat di sekolah ini. Seramai 16 orang murid di arus perdana, 23 orang murid di kelas pendidikan khas dan 40 orang murid prasekolah yang belajar di sini. Banyak kejayaan yang telah dicipta. Pada 2019, seorang murid telah mewakili negara ke Macau, China dalam kejohanan Kids Atletik peringkat Asia. Keputusan UPSR juga telah meningkat daripada 82% kepada 84.14%. Peratusan murid PAJSK juga berangsangkan melebihi 86%. Penglibatan dalam pertandingan peringkat negeri dan peringkat kebangsaan juga semakin meningkat dari masa ke semasa. Pada tahun 2020, sekolah telah dilantik sebagai TS25 Kohort 5. Dalam tahun ini juga, sekolah telah dilantik sebagai sekolah rintis program STEM. Pada tahun 2021 pula, sekolah telah terpilih sebagai sekolah My Healthiest Garden dan juga sekolah lestari anugerah alam sekitar. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan video Serasi di Hati. Jom.
Meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Siti Sapura binti Abu Bakar, Guru Besar SK Kampung Nasib untuk menyampaikan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya adik Nur Damia Kamila binti Kamarudin selaku pengacara majlis pada petang ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Ahmad Fuad yang membacakan doa sebentar tadi. Kalau Damia tadi ada berpantun untuk petang ini, saya pun ingin berpantun lah ya. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berhormat Encik Ahmad Saidi bin Muhammad Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia, merangkap Ahli Majlis Mesyuarat Negeri Perak, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Osman bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Hadiman Murid Cikgu Sabarina binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan Kokurikulum Cikgu Yung Rosidah binti Abdul Jabbar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Cik Muhammad Zaiful bin Hazari, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu pada petang ini untuk majlis penutup bulan kebangsaan. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak YB yang sudi hadir meraihkan sama-sama majlis penutup ini. Dan memang saya sebenarnya dah berhasrat lama untuk memanggil YB secara bersemuka, tetapi apakan daya dalam keadaan pandemik begini. Jadi inilah saja yang dapat kita laksanakan untuk pihak sekolah, sebenarnya warga sekolah berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan pihak YB lah Exco Pendidikan kita. Dan juga saya sangat berbesar hati sebenarnya sebab YB sudi untuk bersama-sama kita pada petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan syukur yang tidak terhingga. Jadi untuk makluman semua seperti yang telah ditunjukkan melalui video sebentar tadi, itulah sekolah kami YB, sekolah kecil saja di pinggir sebenarnya Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib ni berhadapan dengan Kicap Lamen. Kalau ikut jalan lama tu, sekolah kami ni tepi jalan aja YB, atas bukit sebelah dengan kraft tangan. Bersebelahan dengan kraft tangan. Jadinya memang senanglah lokasi. Semenjak saya di situ, saya berada di Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib atau lebih dikenali dengan Selasi ni pada Februari 2019. Saya pun telah menyemputlah, terutamanya kita menjalinkan hubungan yang sangat erat dengan pihak PPD. Pihak PPD memberi sokongan yang sangat padulah untuk apa saja aktiviti sekolah, kemenjadian murid, dan juga saya juga mengadakan hubungan yang baiklah dengan maksudnya agensi di sekitar. Contohnya kita melaksanakan kerjasama murid-murid pendidikan khas dengan kraft tangan, dengan Kicap Tamen, Sekolah Solaban Piran, IPG, dan sebagainya lah, agensi-agensi yang berkaitan untuk bekerjasama membangunkan sekolah. Begitu juga dengan PIBG, hubungan dengan PIBG yang sangat erat. Dan alhamdulillah pada meningkatlah dari segi peningkatan kurikulum,
ya, akademik dan sebagainya, dan pihak PPD JPN juga memberi kepercayaan kepada sekolah yang telah dilantik sebagai sekolah transformasi TS25 pada 2020 dan pada 2021 sekolah kebangsaan Kampung Nasir atau lebih dikenali dengan Serasi ini dipilih ya sebagai sekolah My Healthy Garden fasa 2 mewakili daerah Kuala Kangsar di mana untuk makluman semua dan terutamanya YB, ya, adik Nur Damia Kamila yang menjadi pengacara ini ialah duta JEP kita, duta Junior Healthy Ambassador of Perak, ya. Jadi dan Damia ni kita dah ketengahkan banyak kali dalam apa-apa mesyuarat JEP di peringkat negeri Perak sebenarnya, alhamdulillah. Dan pihak PPD juga memberi sokongan yang sangat baiklah ya kepada pihak sekolah, begitu juga dengan semua guru di Serasi ini. Untuk itu juga saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang terlibat, semua murid yang terlibat, semua jawatankuasa yang terlibat melaksanakan aktiviti bulan kemerdekaan di mana bulan kebangsaan, di mana sepanjang bulan kebangsaan ini telah diadakan pelbagai aktiviti melibatkan murid. Untuk makluman YB, sekolah kami mempunyai murid pendidikan khas, ada 5 kelas murid pendidikan khas. Ada juga murid prasekolah dan murid perdana. Jadi semua murid ini mengambil bahagian di bawah panitia masing-masing, di mana panitia seni telah mengadakan pertandingan mewarna dan melukis semua atas talian. Panitia muzik telah mengadakan pertandingan nyanyian lagu patriotik. Panitia pendidikan Islam mengadakan pertandingan melukis poster, tulisan jawi dan penanda buku. Dan panitia sejarah mengadakan pertandingan kuis kemerdekaan, dan panitia BM mengadakan pertandingan sajak, teka silang kata dan tulisan cantik. Dan alhamdulillah murid-murid walaupun dalam keadaan pandemik ini, murid-murid tetap mengambil bahagian dan melaksanakan dan pertandingan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih, syabas kepada di bawah sebenarnya di bawah seliaan unit co-curriculum Puan Yon Rosida bersama jawatankuasanya yang diketuai oleh Puan Nur Azlina dan AJK yang lain. Syabas saya ucapkan dan terima kasih. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mohon ribuan ampun dan maaf jika terdapat kekurangan di dalam majlis ini. Biasalah kesilapan teknikal akan berlaku jika kita melaksanakan atas talian begini. Jadi saya mohon maaf dari pihak YB. Nanti kalau kita dah boleh bersemuka, saya memang akan jemput YB datang ke sekolah. Datang ke sekolah saya lah. Sebab sebelum ini dengan Pak Teh pun, Pak Teh ada datang sekali masa Pak Teh menjadi Exco Pendidikan. Sebelum itu saya dijemput YB Nomi, saya jemput Datin Sri Nomi untuk merasmikan sukan di sekolah kami. Dan alhamdulillah kami telah dapat satu dewan YB. Dewan, kalau tadi YB tengok video tu, sebelum ni sekolah kita tak ada dewan. Dan alhamdulillah kita sudah dapat dewan untuk kegunaan murid-murid beraktiviti co-curriculum dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan saya sedang minta sebuah surau. Alhamdulillah pada minggu lepas pegawai daripada pejabat MB telah turun untuk melihat tapak. Mudah-mudahan dapatlah surau. Kita dah 20 tahun di sekolah tersebut, telah belum ada surau lah. Kita tak ada surau di mana 99% murid dan guru yang beragama Islam. Jadi itu saja. Terima kasih lagi sekali kepada semua, terutama atas kesudian YB. Mohon maaf yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang sebab kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Pahlawan Melayu gagah perkasa, datang habis dibas. Tuan sudah diberi kuasa, sudilah kira pun merasmi.
Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Encik Saidi bin Muhammad Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutup Bulan Kebangsaan peringkat sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa kitabil aziz. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ilal akhiril ayat. Terima kasih. Yang pertamanya saya ucapkan kepada adik saya ke anak saya ni. Ya, adik pengerusi majlis pada hari ini iaitu adik Nur Damia Kamilia. Sedap nama dia. Panggil Kamilia ke panggil Damia? Damia. Panggil Nur tak boleh? Boleh. Boleh juga. Okey, adik Damia, terima kasih banyak. Pakcik lah kot no. Abang ke pakcik? Damia? Pakcik ke abang? Abang lah kot. Abang, rasa teruja sebenarnya. Bila walaupun dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kita laksanakan program dalam keadaan kita mematuhi pembudayaan norma baharu. Kita buat secara maya, kita bersemuka, kita bertentangan mata. Tapi yang ni lebih unik sebab kalau selalunya bertentangan mata ni, dua mata ni selalunya boleh melirik fokus kepada dua mata di hadapan. Tapi bila kita secara maya macam ni, kita boleh tengok semua rakan-rakan kita, adik-adik kita, cikgu-cikgu kita yang sama-sama menyertai program kita pada hari ini ya. Jadi dia sangat unik. Jadi itulah teruja sebenarnya bila melihat sekolah berjaya untuk melahirkan satu lagi bakat yang sangat hebat selaku pengerusi dan juga pengacara majlis, peneraju majlis. Bukan mudah sebenarnya nak mempengerusikan sebuah majlis. Kalau pengerusi majlis secara fizikal, dia boleh lagi melihat reaksi daripada semua audiens yang ada. Tapi bila kita buat secara maya ni, ada yang tutup kamera, ada yang buka kamera. Jadi dia sendiri pun kadang-kadang nak melihat adakah yang mendengar ni ataupun yang masuk sekejap dia tutup kamera apa semua tu. So dia pergi makan ke, dia pergi mana-mana dan sebagainya kan. Tapi nak fokus, nak kekal fokus tu sebenarnya saya rasa syabas dan tahniah saya ucapkan yang pertamanya kepada semua ahli keluarga besar saya, warga pendidikan, cikgu-cikgu dan juga pentadbiran sekolah ya, sebab berjaya untuk melahirkan. Saya rasa mungkin bukan satu ni, banyak bakat, tapi yang kita lihat pada hari ini ada dua bakat. Seorangnya adalah pengacara majlis kita pada hari ini dan seorang lagi adalah pembaca doa. Kedua-duanya saya fikir sangat hebat dan kemungkinan besar mana dah tahu ada rezeki nanti kalau ada program-program saya di peringkat negeri, program-program ESCO ya, pejabat ESCO, mungkin saya juga akan memanggil adik Nur Damia Kamilia sebagai pengacara majlis bagi program saya mudah-mudahan. Jadi adik Nur Damia jangan lari pula nanti ya. Kekal bersama insya-Allah, mudah-mudahan bersedia. Manalah tahu nak jadi juruacara untuk program yang lebih besar. Ya, mudah-mudahan. Saya juga turut sama menghargai dan juga meraihkan rasa teruja tadi sebenarnya kehadiran adik kita. Kalau nama yang ada pada saya adalah adik Muhammad Farid Akil Jasmine ya, yang membacakan doa sebentar tadi. Betul ke nama tu? Betul jadi tahniah juga kepada adik yang membacakan doa tadi. Bila dia baca doa, dia mengetuai pembacaan doa, kita semua menadah tangan. Kita dipimpin oleh seorang duta kecil, kita dipimpin oleh seorang ustaz kecil ya. Mudah-mudahan membesar sebaiknya dan menjadi anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata buat ibu dan ayah. Saya meraihkan, menghargai kehadiran bersama pada hari ini kakak saya, Puan Siti Sapura binti Abu Bakar yang merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Tadi kita ada mendengar penjelasan, kita ada mendengar sedikit
ucapan pengenalan dan juga ucapan awalan daripada kakak saya ya, Cikgu Siti Sapura. Walaupun saya nampak dia tu macam mungkin hari ni ada program lain ke apa ke kan, sebab nampak macam dalam kenderaan, tak tahulah, tak pastilah tengah memandu ke apa. Kakak saya kalau tengah memandu kena berhentikan kenderaan sebab takut tak boleh fokus untuk memandu, nanti bahaya. Cumanya tahniah kakak saya ucapkan kepada kakak saya Cikgu Siti Sapura kerana telah pun berjaya melaksanakan program yang sangat baik. Kita nak menzahirkan dan juga nak mengisi kelompongan dan juga ruang kekosongan jiwa kemerdekaan ya, yang ada pada generasi Z ni. Kalau sekarang kita tengok generasi Z lah, Gen Z ya. Jadi macam mana caranya kita nak mengisi ruang kekosongan kemerdekaan itu, dan sudah pastilah cara pengisian untuk kali ini berbeza berbanding dengan cara-cara yang lain. Jadi tahniah, pendekatan yang sangat baik daripada kakak saya. InsyaAllah ada rezeki nanti, sebab dia dah jemput saya banyak kali sebenarnya. InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan sampai juga ke sekolah ini ya, sekolah kebangsaan Kampung Nasib ini. InsyaAllah mudah-mudahan saya akan sampai. Jangan risau, mana tahu tiba-tiba rezeki esok saya dah sampai, mudah-mudahan. Mana tahu lawatan mengejut kan. InsyaAllah doakan sama-sama. Saya nak berjumpa dengan semua ahli keluarga besar saya, warga pendidik sebenarnya, dan juga adik-adik saya, anak-anak saya yang menuntut di sekolah ini. Mudah-mudahan nak bertentangan mata, rindu sebenarnya untuk berprogram, menghadiri majlis, dan juga ada satu hubungan ukhuwah yang terjalin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan turut bersama pada hari ini saya meraihkan, juga menghargai serta mengalu-alukan juga kehadiran bersama pada hari ini kekanda saya, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Osman bin Zakaria. Cikgu Osman masih ada bersama dengan kita ya. Terima kasih banyak Cikgu Osman turut bersama pada hari ini. Tak dilupakan kehadiran kakak saya Cikgu Sabarina binti Ibrahim yang merupakan guru penolong kanan bagi hal ehwal murid sekolah kebangsaan Kampung Nasib, turut bersama kita pada hari ini. Saya juga mengalukan meraihkan kehadiran kakak saya Cikgu Sabarina turut bersama pada hari ini. Tadi saya dah nampak tadi sekejap Puan Yung Rosidah binti Abdul Jabbar ataupun Cikgu Yung Rosidah yang merupakan guru penolong kanan co-curriculum bagi sekolah ini. Dan juga tadi pun saya ada sempat tengok sekejap, saya besarkan sedikit gambar tadi, masa gambar semua kita buka. Kekanda saya Cikgu Muhammad Zaipul bin Hazari yang merupakan guru penolong kanan pendidikan khas. Dan saya juga meraihkan kehadiran semua hadirin dan hadirat, mungkin ada ibu dan bapa, dan juga mungkin ada pelajar-pelajar, adik-adik kita, anak-anak kita dalam program yang sangat bermakna pada hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya kita mampu untuk terjemahkan dalam pengisian jiwa kemerdekaan, jiwa anak Malaysia yang sebenar, dan juga kita terus memastikan hasrat daripada kerajaan Malaysia melalui Yang Berhormat Perdana Menteri, juga melalui Yang Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Sarani bin Mohamad, untuk menzahirkan nilai sebenar hashtag keluarga Malaysia yang sama-sama kita dambakan, hashtag keluarga Malaysia yang punyai semangat jalinan tautan ukhuwah yang baik serta jalinan perpaduan yang berpanjangan mudah-mudahan. Guru-guru, ibu bapa dan seterusnya, adik-adik, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kalau dah Cikgu Sapura tadi pun masuk dengan pantun, orang adab kita orang Melayu ni kalau dah dijual pantunnya takkanlah tak dibalas, tak dibeli kan. Kalau tak boleh beli banyak pun kita beli dengan harga yang lebih kurang mana yang kita ada, mudah-mudahan. Jadi saya balaslah pantun tersebut. Tetap terserlah si askar pelatun, mara menghala barisan hadapan. Ucap bismillah selembar pantun, bicara bermula titisan ucapan. Disangkar merbah bertelur helang, punai terlepas di hutan tarah. Berkibar megah jalur gemilang, bagai mengibas lipatan sejarah. Setiap tahun menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan pernah sama sekali kita lupa. Beratus tahun kita dijajah. Terlebih dahulu saya ingin melahirkan juga menzahirkan rasa gembira, menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul walaupun dalam keadaan secara maya kita masih mematuhi pembudayaan norma baharu, dan juga untuk sama-sama kita semata-mata kita nak meraihkan majlis penutupan bulan kebangsaan peringkat sekolah kebangsaan Kampung Nasib bagi tahun 2021. Maha benar, walaupun majlis ini kadang-kadang kita buat, Cikgu Sapura sendiri kata
dalam keadaan kita mematuhi pemberian norma baharu, kita rasakan ini majlis yang tak seberapa, tapi sebenarnya nilainya sangat tinggi. Ya. Apa ada pada pandangan mata, sekiranya tidak ada sebarang nilai di mata dan juga di hati. Sebaliknya kita menilai perkara itu lebih besar value ataupun nilainya sekiranya ianya diisi dengan apa yang sepatutnya. Untuk makluman juga semua, kali ini kita masih lagi mengekalkan prinsip ataupun kita masih lagi mengekalkan tema yang sama bagi sambutan Hari Kemerdekaan, iaitu 31 Ogos 2021 dan juga bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 16 September yang lepas, iaitu kita kekalkan dengan tema yang sama, iaitu Malaysia Prihatin. Dan untuk makluman semua, tema yang diterapkan Malaysia Prihatin sama dengan tema tahun lepas ini sebenarnya adalah usaha kerajaan Malaysia, usaha semua pihak. Dalam usaha kita nak memastikan kita sentiasa prihatin terhadap diri kita sendiri, terhadap anak kita, terhadap ahli keluarga besar kita, juga terhadap jiran tetangga kita, mungkin ipar duai kita, mungkin juga terhadap seluruh warga Malaysia ataupun hashtag keluarga Malaysia, dalam keadaan kita sama-sama menggembling tenaga, kita kuatkan sama-sama iltizam kita kukuhkan perpaduan sama-sama kita saling ingat mengingati sama-sama kita. Akhirnya di atas sifat keprihatinan yang ada pada kita itu ataupun hashtag Malaysia Prihatin itulah, akhirnya kita sama-sama menjadi pendekar, kita sama-sama menjadi pahlawan, kita sama-sama menjadi tentera barisan harapan. Kalau kata ada di pusat PPV ataupun pemberian vaksin sekarang ini merupakan kita, mungkin abang kita, mungkin mak kita, mungkin ibu ayah kita, mereka sedang melaksanakan tanggungjawab. Mereka jugalah orang yang sedang cucuk, orang yang mengambil vaksin sebagai contoh. Mereka merupakan petugas barisan hadapan. Sekiranya mereka berada di situ, kitalah orang yang sentiasa memberikan semangat kepada mereka untuk terus bekerja dengan sebaiknya, terus bertungkus lumus dalam usaha memastikan kita ke arah herd immunity sebagai contoh. Kalaulah contoh jiran tetangga kita sekarang ini sedang diuji, mungkin salah satu daripada ahli keluarga mereka, anak ke, ayah ataupun ibu, minta simpang, tapi manalah tahu mungkin dalam keluarga mereka salah seorang daripada ahli keluarga mereka sedang diuji positif pandemik COVID-19. Mungkin yang lain sedang dikuarantin. Siapa yang nak membantu mereka? Dengan ada penerapan hashtag Malaysia Prihatin ini, kita yang merupakan jiran tetangga mereka, mungkin sahabat mereka, adik-adik yang ada bersama dengan saya pada hari ini, pelajar-pelajar, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji, mereka mungkin tidak positif, tapi mereka sedang dikuarantin kerana kontak rapat. Janganlah kita ni pula pergi ke rumah mereka, kita memain-mainkan isu ini sebagai contoh, adik pergi positif. Sebab saya dulu masa saya kecil dulu, saya suka buat benda-benda yang macam tu. Kan, bila kawan kita luka ke apakah padan muka luka kan, kita cakap macam tu. Tapi isu pandemik COVID-19 ini kita kena bersesama, kita kena bersekali, kita kena kuatkan ukhuwah dan saf kita. Adik-adik, kalau ada rakan-rakan adik-adik, kawan-kawan kita ke, kita pergi rumah nak ajak main. Contoh saya ajak, adik Damia jomlah kita main petang ni kan, kita nak main ten-ten sebagai contoh. Tiba-tiba adik Damia tak keluar pada rumah, dia buka tingkap, dia kata maaf, dia kata hari ni tak boleh weh, dia kata hari ni kami kena kuarantin, dia tunjuk dia pakai gelamping sebagai contoh. Tapi bukan positif, kontak rapat kan, kawan abang kami sebagai contoh, dia kata. Janganlah pula pada muka tak boleh main hari ni, jangan. Sebaliknya kita sama-sama adik-adik yang lain ni, kita bagi kekuatan, kita bagi semangat kepada adik Damia kita ni. Kita tolong, manalah tahu besok kita collect duit, kita kumpul duit, kita bagi bantuan makanan, kita bagi bantuan semangat, kita bagi pengharapan, kita bagilah apa yang sepatutnya kepada adik Damia untuk dia menghadapi tempoh kuarantin yang sedang dihadapinya. Inilah konsep yang kita namakan sebagai hashtag keluarga Malaysia dan juga hashtag Malaysia Prihatin. Mudah-mudahan perkara ini dapat diterjemahkan sebaiknya. Cikgu-cikgu sekalian, kakak-kakak saya, abang-abang saya, cikgu-cikgu dan juga adik-adik saya, pelajar-pelajar yang bersama pada hari ini, kebiasaannya tanggal 31 Ogos, kalau ikut tahun 2021 baru ni, genaplah negara kita merdeka. Jadi saya nak tanya dulu, kalau kata saya bercakap seorang-seorang ni macam tak berapa seronok kan? Jadi saya nak tanya adik-adik lah, merdeka tahun ini 31 Ogos tahun 2021, kita punya kemerdekaan untuk tahun yang keberapa? Siapa yang dapat jawab soalan ni ada hadiah ni. 60. Siapa yang
64. Siapa yang jawab tu? Adik Nur Haslina Ismail ke? Alfiah. Afia, nanti saya akan berhubung dengan cikgu. InsyaAllah nanti hadiah saya sampaikan kepada adik. Kalau saya tak boleh sampaikan, saya minta cikgu sampaikan. Okey? Terima kasih. Sama. Okey, tahun yang ke-64 tahun. Okey, apa tema hari kemerdekaan kita tahun ni? Siapa nak jawab? Malaysia Prihatin. Siapa yang jawab tu? Adik Nur Damia Kamilia ke? Bukan saya. Bukan. Siapa yang jawab tadi? Saya. Siapa tu saya tu siapa? Zayati Aisyah Humaira. Oh, nama Zayati. Adik Aisyah Humaira. Betul Aisyah Humaira. Nama sedap. Nama Aisyah tu nama apa? Puteri Baginda. Humaira tu yang kemerah-merahan. So betul Malaysia Prihatin. Nanti pun saya akan ambil nama adik Aisyah Humaira. Nanti saya akan maklumkan pada cikgu. Okey? Okey. Soalan lain, saya tengok ada yang berminat tu, ada yang raise tangan tu, ada yang angkat tangan tu. Bendera Malaysia, jalur yang ada tu merah dan putih, jalur yang berada pada yang paling atas tu warna merah ataupun warna putih? Warna merah. Okey, siapa yang jawab tadi tu warna merah tu? Siapa yang jawab tadi? Saya. Nama apa? Nama apa? Nur Damia Kamiliani. Nur? Damia Kamiliani. Damia juga. Nur Damia Kamilia. Siapa yang jawab? Adik Nur Damia Kamilia Okey, ada dua jawapan tadi. Seorang lagi siapa yang jawab? Siapa seorang lagi tadi? Ni, nama apa? Yang Ahmad Laila Bunyamin ni, nama dia kat sini. Adik nama apa? Nur Laila Nasuha. Nur Laila Nasuha. Nama adik Nur Laila Nasuha. Okey, nanti cikgu ingatkan saya tahu nama-nama ni cikgu. Ada tak cikgu yang tolong tulis kat saya? Okey. Nanti saya hantarlah, kalau saya tak sempat hantar sendiri, nanti saya akan hantar balik cikgu, okey? Apa lagi soalan saya? Okey. Bintang yang ada dekat bendera Malaysia tu, dia ada berapa bucu? 14. Siapa yang jawab tu? Nur Hanania Al-Humaira. Nur? Hanania Al-Humaira. Hanani Al-Humaira, sedapnya nama. Nur Hanani Al-Humaira, betul. Okey. Ada berapa warna dekat jalur gemilang? Ni soalan yang terakhir. Ada berapa warna dekat jalur gemilang? 4. Siapa yang jawab tu? Nur Hanania Al-Humaira. Tak boleh. Seorang tak boleh dapat 2 hadiah. Seorang dapat 1 je. Saya cuba nak bagi seberapa banyak kat adik yang lain ni. Siapa nak jawab lagi? 14. Siapa? 14. 14. Siapa yang jawab 14 tu? Darisa. Linda Zainuddin. Linda Zainuddin punya nama ni. Apa? Nama apa? Darisa. Darisa. Adik Darisa. Okey, tahniah. Sekejap lagi sambil saya bercakap lagi, saya akan selitkan lagi dengan soalan-soalan mudah-mudahan. Beginilah cara kita sebenarnya ya. Saya nak adik-adik fokus. Pakcik ke, uncle ke. Kalau boleh nak adik-adik sambil-sambil uncle bercakap ni. Dengar sikit, lepas tu nanti uncle akan tanya soalan lagi. Okey. Okey, tahniah adik Darisa tadi. Soalan terakhir dia dapat jawab. Terima kasih banyak tahniah sebab ambil partisipasi dalam ucapan saya untuk hari ini. Okey, baik. Kemudiannya kalau kita tengok cara sambutan kemerdekaan tahun-tahun dulu dengan tahun-tahun sekarang, sudah pastilah masa pandemik ni, cikgu-cikgu sendiri pun, Cikgu Siti Sapura pun sudah pastilah boleh akui benda ni. Kalau dulu kita nak sambut dengan meriah cikgu kan, kita nak kalau boleh nak bagi bendera pada anak murid kita nak suruh semua pegang bendera tangan, kemudian kita pegang bendera tangan kita ni, kemudian kan kita pegang lebih kurang macam ni, bendera tangan kan. Lepas tu kita nak semua menyanyi lagu Jalur Gemilang kan. Buruh nelayan dan juga petani sebagai contoh kan, kita nak menyanyi lagu tu. Kalau kata zaman uncle dulu, zaman pakcik dulu, mungkin sama zaman dengan Cikgu Sapura, sama zaman dengan Cikgu Hafiz ke, sama zaman dengan Cikgu Yorosida. Setiap pagi sebelum kami pergi ke sekolah,
pukul 7 pagi nak pergi ke sekolah, nak dihantar pergi ke sekolah oleh ayah dan ibu, ada yang naik gerek, ada yang naik basikal tua, ada yang hantar pergi naik motor kapcai kan. Sebab sekolah dekat-dekat, selalunya kita akan dengar lagu-lagu patriotik. Kan, antara lagu-lagu patriotik itu contoh, kampungku sudah berjaya, kemakmuran sekeliling, ada jentera, ada kereta proton saga, sawah padi menguning. Ini kalau saya suruh Cikgu Yor Rosidah sambung ni, dia boleh sambung ni lagu ni. Kan? Cikgu Yor Rosidah tadi mana? Hilanglah. Cikgu Ada. boleh sambung cikgu. Cikgu boleh sambung lagu tu. Tak apa ingat dah. Lepas tu sebagai contoh cikgu lagu yang lain. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga. Ini antara lagu-lagu yang sering kita dengar, yang mana kalau zaman pakcik dulu, zaman uncle dulu, kita keluar nak pergi ke sekolah aja, kita akan dengar lagu-lagu ni. Akhirnya lagu-lagu ni dia tersemai di jiwa, terlekat di hati kita. Kita selalu ingat kepatuhan kita untuk kita terus taat kepada agama kita. Kita kena pertahankan kedaulatan bangsa kita. Kita letakkan dalam keadaan sistem hierarki negara ini, yang di Pertuan Agong itu sebagai orang yang berada di tampuk pemerintahan yang paling atas. Sebagai contoh, kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Inilah yang diterapkan melalui lagu-lagu itu. Sama juga seperti mana penerapan yang ada, nilai-nilai murni yang ada dalam rukun negara kita. Kalau kita pergi ke sekolah dulu kan, macam saya, pakcik dulu ataupun uncle dulu ketua pelajar sekolah kebangsaan. Jadi selalunya pagi, perhimpunan pagi, kita akan angkat tangan, kita akan angkat sumpah. Sebagai contoh. Kan, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan meneruskan usaha-usaha untuk mencapai kejayaan-kejayaan berikut berasaskan kepada perkara-perkara yang tersebut di atas. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Yang keempat, keluaran perlembagaan. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini sebenarnya dalam rukun negara kita. Tapi setiap hari kita letakkan benda itu kepada pelajar dalam perhimpunan pagi. Akhirnya pelajar-pelajar kita ini diterapkan dengan perkara-perkara itu. Cumanya sekarang ini, adik-adik merupakan generasi yang kita panggil sebagai the lost generation. Generasi yang sedang mencari-cari. Kerana apa? Kerana bila persekolahan tak boleh kita laksanakan, saya ucapkan tahniah kepada semua guru-guru yang sentiasa meletakkan komitmen 110%, sentiasa melakukan apa saja daya usaha yang ada, ya. Cikgu-cikgu sendiri mengorbankan masa, ruang, peluang bersama keluarga dan sebagainya, hanya nak memastikan anak-anak pelajar kita ini boleh mengikuti sesi PDPR sebaiknya. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu. Ada sebahagian rakan-rakan saya, kadang-kadang ada yang cikgu-cikgu yang kenal dengan saya ni, dia beritahu, Cikgu Yor Rosidah pun mungkin lah kan, tanpa Cikgu Siti Sapura. Dia kata masa mula-mula nak buat PDPR, nak rakam video, nak buat live apa semua, kekok YB dia kata. Kami tak tahu lagu mana nak buat. Nak tekan komputer tu, nak tekan laptop tu ataupun nak tekan handphone tu, takut terdelete dia kata. Punyalah sampai macam tu sekali lah contohnya kan. Tapi akhirnya cikgu-cikgu kita menguasai dengan baik era pendigitalan ini, yang menuntut cikgu-cikgu untuk terus melaksanakan proses pengajian dan juga pembelajaran secara PDPR ataupun secara di rumah. Tahniah syabas saya ucapkan. Tahniah dan syabas juga buat semua adik-adik yang berjaya mengikuti program ini secara baik, dan juga yang berjaya masuk ke kelas dan juga mengikuti program ini tanpa gagal ataupun tidak penting kelas walaupun secara PDPR. Kadang-kadang ada setengah adik-adik kata tak pergi pun tak apa, tapi saya kena percaya semua adik-adik saya, anak-anak murid saya ini mengambil tanggungjawab yang sebaiknya untuk hadir ke kelas. Baik adik-adik sekalian, setelah kita menghadapi kemerdekaan yang ke-64, keadaan negara kita sekarang ini jauh lebih baik berbanding daripada sebelumnya. Adik-adik boleh bertanya kepada ibu dan ayah, masa ibu dan ayah belajar dulu apa sistem yang digunakan, teknik yang bagaimana. Mungkin Cikgu Yor Rosidah dulu dia pakai papan hijau. Zaman saya dulu papan hijau dan sekejap je cikgu, kemudian pakai papan putih dan juga marker pen. Lepas tu dia bertukar. Sekarang ni saya tengok ada sekolah dah mula menggunakan electronic board untuk mengajar dan sebagainya. Jadi kita dah mula melangkaui satu zaman ke satu zaman yang lain. Jadi inilah kita, bagaimana pun keadaannya, apa yang saya nak maklumkan, Kerajaan Negeri Perak dan juga Kerajaan Persekutuan Kerajaan Malaysia sentiasa bertungkus lumus berusaha sebaiknya untuk memastikan
adik-adik sentiasa menerima dan juga menikmati sistem pendidikan yang terbaik di negeri Perak secara khususnya dan juga di seluruh negara Malaysia secara amnya mudah-mudahan. Jadi adik-adik, apa yang perlu adik-adik buat hanyalah komitmen adik-adik, kerajinan adik-adik, usaha adik-adik. Adik-adik kita bangun pagi kalau kelas secara fizikal, hadir ke sekolah dan juga fokus pada apa yang cuba disampaikan oleh guru-guru. Itu saja. Jadi kalau adik-adik boleh laksanakan perkara itu, mudah-mudahan adik-adik akan berjaya menjadi pelajar yang terbaik, pelajar yang cemerlang, pelajar yang gemilang dan juga pelajar yang sentiasa fokus. Akhirnya dengan adanya sistem pendidikan yang baik, Kerajaan Negeri Perak melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Sararini bin Mohamad dalam ucapan suatu executive talk yang pertama daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru-baru ini, ada digariskan perkara yang kelima, pendidikan berkualiti tinggi, asas kepada pembasmian kemiskinan tegar di negeri Perak. Maknanya kerajaan negeri yakin dengan adanya sistem pendidikan yang baik, dengan adanya sistem PDP yang baik dan adik-adik menerima sistem pendidikan yang baik, mudah-mudahan dengan pendidikan itu kita mampu untuk mengubah keluarga kita menjadi yang lebih baik mudah-mudahan pada masa yang akan datang. Dan hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini dan juga kepada adik-adik yang turut sama dalam program kita pada hari ini. Saya juga menyeru agar kita semua sama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang termasuk di rumah kita sendiri. Dia sama ada di laman rumah kita, mungkin adik-adik kalau Cikgu Yung Rosida, Cikgu Sapura, mungkin Cikgu Sabarina, Cikgu Saipul. Kalau ingat zaman kita dulu bila sebut Hari Merdeka, kita akan lekat bendera Malaysia ni banyak-banyak kat basikal kita ni. Kan? Saya tak tahu lah Cikgu Rosida buat ke tak, Cikgu Sapura buat ke tak, tapi kalau saya, bendera Malaysia tu penuh dekat basikal saya. Kita bawa basikal ni yang kita lekat-lekat, yang kita kibarkan, tak cukup yang kecil, kita kibarkan yang besar. Semata-mata kita nak cerita yang kita ni tengah merdeka ni, Hari Merdeka. Kayuhlah basikal pusing kampung habis semua. Kan? Kalau boleh tak mau tinggal basikal tu. Malam tu nak tidur pun pergi tengok lagi basikal tu, takut tercabut satu bendera. Punya sayang katnya. Adik-adik pun sama, kena ada semangat yang sama, kibarkanlah jalur gemilang. Bukan dengan cara kita mengibarkan semata-mata, tapi adik-adik boleh letakkan jalur gemilang di luar rumah, di pagar rumah adik-adik. Mungkin adik-adik boleh letakkan di mana-mana jalur gemilang sebagai tanda apresiasi, sebagai tanda cintanya kita, sebagai tanda penghargaan kita kepada negara berdaulat ini yang kita namakan sebagai Malaysia. Ada yang katakan kepada saya, jalur gemilang itu tak ada apa-apa tanda pun dia kata kat saya. Tapi saya bagi tahu pada semua, saya berjumpa dengan seorang pejuang dan juga tokoh pejuang negara sebelum ini. Tokoh pejuang ini antara pahlawan kita, hero kita yang tidak pernah didendang, ada di kampung saya jumpa dia baru-baru ni. Antara askar Melayu yang terlepas dan terselamat daripada Bobby Trap. Kalau adik-adik nak tahu Bobby Trap tu apa, Bobby Trap tu kita panggil sebagai apa dalam bahasa kita, cikgu? Bobby Trap? Apa? Periuk api ya? Cikgu? Betul? Api. Periuk api. Ada apa cikgu Saipul lah. Jadi dia terselamat daripada periuk api. Saya tanya dia macam mana dia terselamat. Dia kata sewaktu itu dia dalam satu operasi untuk membanteras anasir komunis ataupun bintang 3, ya, bersama-sama dengan seorang lagi pahlawan yang hebat ada dalam lepatan sejarah kita, Kanang Anak Langkau. Ada Kanang Anak Langkau ni ada namanya. Dia kata sewaktu operasi tu mengejar komunis tu, dia kata dia terpijak Bobby Trap. Dia tak lepaskan kaki dia tu, kalau lepaskan kaki dia akan meletup. Jadi adalah 2-3 cara yang dia buat, tapi macam mana berlaku sekalipun dia kehilangan sebelah kaki dia, hudung sebelah kaki. Hari ini berada di atas wheelchair. Dia sampaikan kepada kita semua, dia kata YB tolong sampaikanlah kepada generasi-generasi baru ini, adik-adik kita, pelajar-pelajar kita ini, mungkin juga generasi lama. Dia kata kalau ada yang tak sayangkan negara, ada yang melihat bendera jatuh dipijak-pijak, kalau jatuh di daya-daya tu kita langgar dengan kereta dan sebagainya. Dia kata kalau kita sekadar melihat bendera itu sebagai cebisan kain perca biasa, dia kata maklumkan pada semua bendera ataupun jalur gemilang yang berkibar itu kiranya jatuh ke tanah, sebenarnya ianya bukan sekadar cebisan kain biasa. Sebaliknya bendera ataupun kibaran jalur gemilang itu melambangkan
kedaulatan dan juga kemerdekaan negara. Ianya merupakan jiwa kita, ia merupakan lambang kedaulatan negara kita. Jadi kita jagalah, peliharalah jalur gemilang itu sebaiknya. Sama juga saya ambil satu kisah yang terakhir, kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih sewaktu membawa bala tenteranya nak menakluki kota Konstantinopel ataupun Konstantin. Sewaktu dalam perjalanan itu, kalau kita tengok dalam ada satu lagu meriwayatkan tentang kisah ini, bagaimana jalur ataupun bagaimana panji ataupun bendera yang dibawa untuk menakluki kota Konstantinopel itu dibawa oleh seorang pemuda yang bernama Hasan. Ya, dan lagu tu disebut 800 tahun penantian Konstantin akhir ditawan, panji Islam dikibar Hasan, tubuh maut syahid terkesan. Disebut benda tu. Dia nak cerita apa? Bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan amanah kepada Hasan yang membawa kibaran ataupun kibaran bendera ataupun panji tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih pesan kepada Hasan, kamu mesti pastikan panji ini terpacak di dalam tengah-tengah pekan kota Konstantinopel. Apa yang dibuat oleh saudara Hasan itu, sewaktu dalam peperangan itu, dia lari bersama dengan kibaran panji tersebut. Akhirnya anak-anak panah yang datang menyerang Hasan dan juga tentera Islam pada masa itu tertusuk habis di seluruh badan Hasan. Dalam keadaan tertusuk, Hasan masih meneruskan perjuangan sebab dia memegang amanah untuk memastikan bendera atau panji tersebut terpacak di tengah-tengah kota Konstantin. Akhirnya Hasan meninggal dunia, mati dalam keadaan memegang panji yang terpacak dan berkibar megah, tanda kemenangan pada masa itu. Itulah nilainya jalur gemilang ataupun kibaran bendera yang kita rasa kadang-kadang macam seolah-olah tidak ada apa-apa makna padanya. Jadi cukup sampai di situ. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Cikgu Siti Sapura yang menjemput saya pada hari ini. Tadi Cikgu Siti Sapura sebut macam-macam. Untuk makluman, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada berhubung dengan saya berkaitan dengan pembinaan surau bagi sekolah ini. Jadi saya jugalah antara orang yang kuatlah berkempen untuk cikgu sebenarnya. Nak pastikan surau itu berjaya dibina. InsyaAllah cikgu doakan sama-sama. Saya rasa dalam masa yang terdekat insyaAllah sekolah akan menerima sebuah surau baru, mudah-mudahan. Cikgu teruskan berdoa, mudah-mudahan ianya untuk kemudahan pelajar-pelajar kita. Tapi yang saya sedihnya sewaktu ucapan cikgu tadi tak ada satu pun ayat daripada mulut cikgu yang mohon apa-apa peruntukan daripada saya. Kan? Jadi saya rasa macam kenapa lah cikgu tak mohon. Saya ni perangai saya cikgu. Kan? Bila orang dah tak mohon saya tak bagi ya cikgu. Kan? Tak apa. Untuk hari ini, untuk program pada hari ini, terpulanglah pada sekolah nak menggunakan macam mana sekalipun. Mewakili Kerajaan Negeri Perak, saya menyampaikan sumbangan ringgit Malaysia RM3,000 bagi program sama ada cikgu nak bagi sebagai bentuk hadiah kepada pelajar-pelajar ataupun mungkin cikgu nak gunakan di tempat yang lain lah. Saya akan serahkan melalui PIBG ataupun tabung kelab guru lah bagi sekolah kebangsaan kampung pada hari ini, kampung Nasib pada hari ini. Jadi cikgu tak mohon pun insyaAllah cikgu saya cuba untuk bantu sedaya yang mungkin. Kalau cikgu mohon tadi tak tahulah lagi banyak lah kot. Cikgu tak bagi pun insyaAllah saya cuba bantu. Nanti cikgu cuma saya minta cikgu majukan surat permohonan kepada saya. Kalau nak menggunakan PIBG, cikgu hantar sekali dengan pendaftaran persatuan, sijil pendaftaran persatuan, nombor akaun PIBG dan juga surat permohonan kepada saya. Cumanya saya mohon, saya dah luluskan 3,000. Dalam surat tu jangan minta 30,000 pula. Kan? Tadi jadi gunakanlah sebab saya dengar tadi macam ada banyak pertandingan yang cikgu anjurkan. Mungkin juga duit tersebut ataupun sumbangan daripada kerajaan negeri tersebut boleh digunakan untuk sebagai tambahan hadiah kepada adik-adik kita. Sebagai pemberi semangat kepada mereka, insyaAllah tahun depan mereka tahu hari mereka dah dekat, mungkin mereka akan tak sabar-sabar, mereka macam menunggu-nunggu apa lagi pertandingan cikgu nak buat ni sebab hadiah ada sonok-sonok mereka kata. Sebagai contoh, jadi cikgu gunakanlah untuk mungkin tambah hadiah. Kalau tak mau tambah hadiah pun mungkin untuk kecantikan sekolah. Kalau tak untuk kecantikan sekolah pun mungkin untuk perkara-perkara lain, untuk PDPR dan sebagainya. Cikgu gunakanlah sebaik yang mungkin atas sesuai manfaat yang cikgu rasakan, cikgu fikirkan sesuai manfaat kepada pelajar dan juga sekolah secara keseluruhannya. Sumbangan tersebut cikgu gunakanlah. Cumanya saya perlukan dokumen-dokumen yang saya minta pada cikgu tadi saja untuk proses. Jangan lambat cikgu nak. Lambat nanti takut kewangan dah tutup, kewangan nanti tak dapat. Saya rasa cukup sampai tadi. Kalau boleh serahkan sesegera yang mungkin.
Akhirnya tanpa melengahkan masa lagi, dengan lafaz yang maha suci, tawaduknya saya sebagai seorang hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijadikan oleh Allah Kuat dan juga Allah Lot, penuh dengan kekurangan, kelemahan, kepincangan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan perasmian penutup sambutan bulan kebangsaan bagi kali yang ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib tahun 2021. Pada petang yang sangat berbahagia ini, saya akhiri dengan serangkap pantun. Pak Cik Wak menjahit kopiah, kopiah dijahit baldunya utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak habis lagi kat situ, saya rasa macam tak berapa habis. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum saya menutup, saya memang perangai saya suka sampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Mufti Besar Perak Darul Rizwan, Yang Amat Berhormat Datuk Sarani bin Muhammad. Beliau merupakan bekas warga pendidik, pernah mengajar dan juga pernah berada di PPD. Sudah pastilah jiwanya dekat dengan sekolah-sekolah. Jadi tadi saya maklumkan kepada dia, petang ni saya tak boleh nak join dia sebab saya ada program bersama dengan Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Dia kata, dia kata lama dah tak dengar pasal sekolah ni. Dia kata, lepas tu saya kata dia ada minta permohonan pasal surau. Dia kata okey apa semua. Jadi dia kata minta sampaikan salam pada semua peserta-peserta yang bersama dalam program pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya hormat salam pada semua. Saya rasa cukup sampai dekat itu. Tahniah dan syabas sekali lagi pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Pucuk sekayuh daun selasih. Thank you. Terima kasih semua. Salam kemerdekaan. Jutaan buat Yang Berhormat Encik Ahmad Saidi bin Muhammad Daud, Pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia atas ucapan yang dititipkan dan sudi merasmikan penutup bulan kebangsaan sebentar tadi. Sekarang akan dipaparkan nama bagi pertandingan mewarnai, melukis poster, anjuran panitia pendidikan seni visual, nyanyian lagu patriotik, anjuran panitia muzik. Selepas itu, kita saksikan tayangan video kompilasi nyanyian lagu para pemenang. Jom kita saksikan.
Seterusnya, kita lihat pemenang bagi pertandingan poster tulisan Jawi dan penanda buku Anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam. Setelah kita saksikan pula tayangan video Raikan Malaysia Kita. Rakyat Malaysia berbilang bangsa, terkenal dengan jati diri dan kepelbagaian budaya. Keistimewaannya, kesungguhan dijadikan pegangan, melawan segala cabaran dan rintangan demi Malaysia tercinta. Walaupun hanya RM1, nilainya kecil tapi memberi impak yang besar. Tak sangka dengan roti ini, saya boleh bantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Masa mula-mula tu berfikir, roti RM1, bolehkah? Belum cuba, belum tahu. Saya teruskan juga. Ramai orang beli. Waktu yang sukar ini, saya gembira sebab roti ini bantu alas perut ramai orang dan menjadi punca rezeki buat pekerja-pekerja saya. Nasihat saya, jangan pernah berhenti berusaha. Kalau rasa patah semangat, tarik nafas dan terus maju ke depan. SPM masa nama baru bukannya mudah. Masa tengah study, saya dapat idea nak buat aplikasi yang ada nota-nota subjek SPM.
Problemnya, saya tak tahu apa-apa pun pasal Korea. Tapi, saya cuba juga. Dalam masa 6 bulan, saya berjaya cipta aplikasi Jom Study. Dan sekarang saya rasa happy sebab ramai pelajar cakap aplikasi ini sangat berguna untuk mereka. Jadi kawan-kawan jangan takut untuk mencuba. Saya bermula dari zero sebab itulah saya digelar zero. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebagai seorang ibu, saya rasa sedih melihat anak-anak ini. Lagi-lagi masa sekarang, waktu susah macam ini. Saya suka memasak. Kalau boleh, saya nak kongsi masakan saya dengan mereka di luar sana. Jadi kami sekeluarga berpakat untuk beri makanan kepada mereka yang memerlukan. Saya jadi chef. Anak-anak tolong bungkus dan beri kepada mereka yang memerlukan. Ada juga yang datang tolong. Kalau kita ada rezeki lebih, kita tolong selagi boleh. Kita kalau susah boleh minta tolong. Tapi kalau haiwan macam mana ya? Saya selalu teringat kucing-kucing di luar sana. Okey ke? Cukup makan tak? Walaupun saya ada lebih 50 ekor kucing di rumah, saya juga ada memberi makan kepada kucing-kucing di luar sana. Perbelanjaan memang tinggi. Sebab tu, saya perlu buat 2 kerja bagi menampung kos perubatan dan makanan untuk kesayangan saya ni. Saya gembira bila mereka sihat dan selamat. Ada rezeki, kita kongsi. Susah senang kita tempuhi bersama. Inilah Malaysia kita. Rakyatnya berjiwa besar dan baik hati. Ini terbukti dengan usaha tenaga positif mereka dalam mengatasi cabaran dengan menyinari kehidupan yang lain. Semoga kisah-kisah mereka menjadi inspirasi untuk kita terus berdaya usaha menjalani kehidupan. Raikan semangat kita. Raikan usaha kita. Raikan Malaysia kita. Kini kita paparkan pula nama pemenang pertandingan kuis kemerdekaan anjuran panitia sejarah dan pemenang pertandingan deklamasi sajak, melafaz syair, teka silang kata dan tulisan cantik anjuran panitia bahasa Melayu diikuti dengan tayangan video pemenang deklamasi sajak dan melafaz pantun. Melayu, Cina dan India. Hidup aman, bersatu padu. Rasa pemimpin jangan dilupa. Rakyat terhilang, negara maju. Jalur gemilang, megah dijaga.
tinggal agreement bukannya rakyat bertahan negara. Merdeka! Yang tengah. Kerana kopi datang melanda, kami membesar di dalam rumah. Tiba pun menjaga sebagai tanda. Hari merdeka 1 Meriah. Rindu cikgu, rindu kawan. Moga dapat berjumpa lagi. Merdeka bukan sekadar launan, tetapi tersemat di dalam hati. Sekian, terima kasih. Berenak buah perdata di masa oleh Tuan Aziza. 1 Ogos kita merdeka, bebas dari dan penjajah. Aku ada keramat, bebas hadir berbagai bangsa. Saat ini, negara berdaulat, Muhammad berjuang penuh kuasa. Merdeka, 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 yang merdeka. Melebang atas kota, hingga di atas bunga cempaka. Kita tahu hubungan dengan kita agar tercapai hakikat merdeka. Senyum ikhlas panaskan muka, erat ikatan menambah mesra. Malaysia berhati tema merdeka disambut dengan riang gembira. Merdeka! 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 Pipa Ali memetik dahulu, makanan kegemaran sepanjang usia. Serangan kopi kita dipadu, penuh ramai. Bunga raya rumah kebangsaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos, hari kemerdekaan. Malaysia bebas dari penjajahan. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. 64 tahun kita merdeka, hidup aman, tiada kesulitan. Nama Malaysia sangat terkenal, melahirkan ramai kumpul dan wira. Ayo kibarkan jalur muda, karena kita pada negara merdeka, merdeka, merdeka. Ya, terima kasih. Daulah merdeka, suara keramat, ribuan merdeka. Malaysia kini negara merdeka, sangat berjuang penuh sukacita. Satu hati menunggu merdeka, rakyat menunggu dengan sabar. Waktu dinanti sudah tiba, bendera Malaysia megah berkibar. Seperti bangga kadang bukan sudah dikenali anak tamu. Hari mereka kita raikan. Malaysia prihatin tema dipilih. Sekian, terima kasih. Bendera berkibar di rumah Pak Agus. Di halaman rumah pasang berita. Menjelang tiba 31 Ogos, Hari Kemerdekaan negara kita. Setiap tahun menyambut merdeka, jalung gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan dilupa, beratus tahun kita dijajah. Kaum Melayu, Cina dan India hidup sejahtera bersatu padu. Jasa pemimpin jangan dilupa, rakyat terbilang negara maju. Merdeka! Anak merdeka. Aku anak merdeka. Bangkit dan sadar luka. Berdiri megah di pentas uya. Ingin ku tebus maruah bangsa.
Aku anak merdeka, jaga dan ranjang jiwa. Lepas si gagah di panggung perkasa. Ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka. Harapan nusa dan bangsa. Akan ku tentang petualang negara yang tegak membuat angkara. Aku anak merdeka. Di hati semangat wajah. Di dada penuh setia. Ini tua akan membela untuk balut luka lalu. Sambutnya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Berada Malaysia aku di sini. Menabur bakti ibu pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah. Saya sini mencipta indah. Namun segelintir tiada indah. Satukan hati bukan yang mudah. Hanya Malaysia negara tercinta. Berjuang bersusah untuk merdeka. Janganlah siapkan apa yang ada. Saya ingin tumpah darah kita. Menyambut merdeka. Sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini. Menabur bakti ibu pertiwi. Jalannya bilang berkibar megah. Sana sini mencipta indah. Namun segelintir tiada indah. Satukan hati bukannya mudah. Hanya Malaysia negara tercinta. Berjuang bersusah untuk merdeka. Jangan sia-siakan apa yang ada. Sayangilah tanah air kita. Merdeka! 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 Demi negara. Patriotik bukan sekadar kata-kata. Sulam dan mekar janji kepada negara. Tegak semangat mengalun lagu. Hayati amalkan kata terucap. Jalinkan perpaduan di mana-mana jua. Patriotik lahirkan jiwa sukarela. Keringat dicurah demi negara. Hargai prajurit mengangkat senjata. Demi lestari keamanan, mereka rela berkorban. Patriotik biarkan mekar. Subur di jiwa nurani yang suci berani. Bangunlah bangsaku. Semarakkan kemerdekaan kita ini dengan satu semangat, satu matlamat. Menyambut merdeka. Sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Kerana Malaysia aku di sini. Menabur bakti ibu pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah. Sana sini mencipta indah. Namun segelintir tiada indah. Satukan hati bukannya mudah. Hanya Malaysia negara tercinta. Berjuang bersusah untuk merdeka. Jangan sia-siakan apa yang ada.
Sayangilah tumpah darah kita. Bangsa kemerdekaan ini milik kita. Berjuang senang, sekarang kita. Kemerdekaan ini sudah 64 tahun telah berlaku. Kini lihatlah sejarah kita ini yang terbelah, gemilang dan terbelah. Bangunlah bangsa, bangunlah bangsa. Semarakan kemerdekaan kita ini dengan satu semangat, satu matlamat negaraku Malaysia. Sekian, terima kasih. Sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini. Mendahulu bakti Ibu Pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah. Sana sini mencipta indah. Namun segelintir tiada indah. Satukan hati bukannya mudah. Hanya Malaysia negara tercinta. Berjuang bersusah payah untuk merdeka. Jangan siakan apa yang ada. Sayangilah tumpah darah kita. Sekian, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Dengan ini berakhirlah Majlis Penutup Bulan Kebangsaan 2021 peringkat serasi. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini, terutama tetamu kita yang berhormat Ahmad Saidi bin Muhammad Daud, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Daya, kerana sudi menjayakan majlis pada petang ini. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putra putri. Sempurna sudah majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak semua, jumpa lagi insya-Allah mudah-mudahan. Nak ambil gambar kan? Dah live ada apa? Buka kamera semua boleh bergambar. Buka kamera. Dah ambil dah? Telefon saya nak saya dah bawa lari. Tolong. Oh, okey. Nak saya dah bawa lari telefon. Siapa lagi ada tu boleh tolong ambil gambar. Siapa ambil? Kakak ada dah ambil juga ni. Siapa yang nak ambil boleh ambil je. Tak nak ready senyum. Aduh. So telefon dah kena kidnap. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Alright. Dah cukup. Dah. Kau main lagi kan? Okay.
Okey, semua jumpa lagi. Terima kasih YB. Jumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi insya-Allah mudah-mudahan. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih YB. Terima kasih YB. Terima kasih YB.